apakah pendidikan seni visual? Okay? Ramai yang kata bila saya tanya, siapa dekat sini yang pandai seni? Siapa yang dekat sini yang hebat seni? Okay? Kebanyakannya macam tak nak mengaku. Sebab katanya, saya tak pandai seni visual sebab saya tak pandai melukis. Okay, ramai orang yang berfikir bahawa pendidikan seni visual ni adalah hanyalah seni untuk melukis. Okay, jadi sebenarnya pendidikan seni visual ni dia sangat luas. Okay, macam sekarang kan anak-anak ada yang suka TikTok, ada yang suka ambil gambar Instagram, ada yang suka macam-macam. Okay, seni ambil gambar pun termasuk dalam seni visual. Awak buat video, okay, buat video TikTok yang kreatif, bukan video TikTok yang gelik-gelik dan sebagainya tu. Okay, video TikTok yang pendidikan. Okay, contohnya yang kreativiti, awak ambil gambar pemandangan, awak ambil video tentang keluarga dan sebagainya, buat vlog. Okay, itu pun termasuk dalam pendidikan seni visual. Bukan sekadar, orang kata bukan sekadar pendidikan seni visual ini, bukan sekadar hanya pandai melukis sahaja. Dia contoh macam ni lah. Awak nak pergi dating. Okay, contohlah, walaupun saya tahu awak semua baik-baik ni, tak ada boyfriend, tak ada girlfriend kan. Awak nak pergi dating. Okay, and then awak nak jumpa boyfriend, awak nak jumpa girlfriend. Adakah awak nak pergi jumpa, awak nak pakai, contohnya awak nak pakai baju warna biru. Seluar awak pakai seluar warna hijau. Pakai tali pinggang pula warna merah. Pakai topi warna kuning. And then pakai spek mata. Sebelah ada cermin, sebelah tak ada cermin. Okay, and then pakai so awak akan nampak pelik. Adakah awak akan pakai macam tu? Jarang. Okay, orang akan memilih berpakaian begitu. Sebab kata, apa ni, pelik lah, tak cantik lah, tak sesuai lah kan. Jadi selalunya awak akan pilih kesesuaian. Okay, itu pun bila awak pandai memilih, awak pandai matching, awak pandai menyusun dan sebagainya, itu pun sebenarnya awak bagus dalam bidang seni visual. Okay, tak apa, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi unsur-unsur seni, prinsip rekaan dan sebagainya untuk awak lebih memahami apa itu pendidikan seni visual. Okey, sebelum saya teruskan, jadi rujukan utama kita, okey, jadi macam mana kita belajar pun, sejauh mana kita belajar pun, takut terbabas dan sebagainya, apa-apa kita akan berbalik kepada kitab kita ni, kitab pendidikan seni visual, iaitu buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1 KSSM. Okay, tapi saya difahamkan semua pelajar-pelajar tingkatan 1 ni belum dapat lagi buku teks, memandangkan sekarang ni kita masih PDPR dan Jabatan Pendidikan Negeri pun tidak membenarkan pelajar-pelajar untuk hadir ke sekolah untuk ambil buku teks. Jadi saya difahamkan semua tak ada buku teks. Jadi jangan risau, sebab JPN Selangor pun dah disediakan satu database yang mana dia telah mengumpul semua buku teks digital di dalam satu drive. Jadi anak-anak semua, kalau tak ada buku teks, boleh download buku teks pendidikan seni visual ini tingkatan 1. Apakah pendidikan seni visual? Sedikit pengenalan. Okay, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, di link buku teks digital seperti yang tertera dalam video tersebut, video ini. Mungkin ada guru-guru kelas masing-masing dah share dalam grup kelas. Jadi awak bolehlah download buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, sedikit tentang apa yang kita akan belajar daripada bulan Januari ni sampailah hujung tahun ni. Okey, sepanjang setahun ni untuk pendidikan visual tingkatan 1, apa yang kita akan belajar. Okey, kalau awak tengok sebelah kanan tu antara hasil-hasil lukisan daripada pelajar-pelajar yang telah saya ajar sebelum ni. Nampak biasa, ini antara pelajar-pelajar yang sebelum ni yang katanya saya tak pandai seni. Tapi bila dia follow step by step, satu persatu, inilah antara hasil-hasil yang telah dihasilkan. Okay, karya-karya yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar tersebut. Okey, bidang yang pertama yang kita akan belajar ialah bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Lebih kepada pembelajaran tentang appreciate untuk apa orang kata, menghargai sejarah dan menghargai seni visual. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh seni visual yang ada di Malaysia. Jadi untuk tajuk 1, kita akan mempelajari perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, ini untuk tajuk 1. Seterusnya, masuk ke bidang yang kedua, iaitu
bahasa seni visual. Dalam bahasa seni visual ni, kita akan belajar dua perkara, iaitu yang pertama ialah unsur seni dan yang kedua ialah prinsip rekaan. Okey. Jadi ini antara daripada tajuk 2 sehingga tajuk 14. Ini adalah merupakan unsur-unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Okey, ini unsur seni, 6 unsur seni dan 7 prinsip rekaan, iaitu harmoni, kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan dan juga irama dan pergerakan. So ini setakat ni awak perlu tahu dulu apa benda yang kita nak belajar. Nanti bila dah masuk tajuk tersebut, kita akan belajar dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya bidang yang ketiga, bidang pemikiran seni visual. Okey, tajuk 15 hingga tajuk 17. Okey, tajuk 15 tajuk dan mesej, tajuk 16 motif, idea dan konsep, dan tajuk terakhir sekali tajuk 17 ialah designomic. Kang jangan tanya lagi, cikgu apa benda pula ni nak belajar ni, designomic lah, motif lah, idea lah, irama pergerakan lah. Tak apa, jangan risau, setakat ni awak fahamkan dulu, tahu dulu apa benda yang awak nak belajar sepanjang tahun ni. Nanti bila masuk setiap tajuk-tajuk ni, kita akan belajar dengan lebih details. Okey? Boleh Okey. So, dah tahu tentang kandungan-kandungan apa yang kita nak belajar sepanjang tahun ni. Untuk hari ni, kita akan masuk tajuk yang pertama, iaitu perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, dan kita akan fokus kepada tajuk sejarah dan perkembangan seni halus. Okey, sudah bersedia semua? Okey, jom kita mula. Okey, sejarah dan perkembangan seni halus di Malaysia. Untuk makluman semua, sejarah seni visual negara kita ni bermula pada tahun 1920-an. Ada yang dah lahir belum? Okey. Saya pun lahir 1980-an. Okey. So kita ni, seni visual kita ni bermula tahun 1920-an. Apabila dengan tertubuhnya satu persatuan namanya ialah Penang Impressionist Society. Okey. Ini penubuhan persatuan tersebut. Okey, ahli-ahli dia ialah isteri-isteri golongan ekspatriat. Okey. Dan mempunyai penaja iaitu Puan Lim Cheng Kung yang merupakan sebagai seorang penaja dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Okey, tadi 1920-an. Okey, 10 tahun selepas itu pada tahun 1930-an, okey, muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis, okey, di Pulau Pinang. Okey, antaranya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Sen. Okey, mereka menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Okey, jadi kebanyakan lukisan-lukisan yang dihasilkan, okey, dia menggunakan landscape, okey, tempat landscape dan sebagainya sebagai tema karya cat air mereka. Okey, kemudian pada tahun 1950-an datang pula ataupun muncul pula pelukis seperti Chua Tian Teng dan Khalil Ibrahim yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catan mereka. Okey, dan penubuhan Wednesday Art Group, okey, melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catan gaya naturalism dan karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosio-budaya masyarakat Malaysia. Okey, ini pada tahun 1950-an. Okey, selepas merdeka, kita merdeka tahun 1957. Jadi selepas merdeka, okey, landscape seni visual negara kita terus berubah. Okey, kita terus berubah. Okey, apabila pelukis-pelukis seperti Joliko, Ibrahim Hussein, okey, dia balik ke tanah air, balik ke negara kita. Mereka-mereka ini telah menampilkan catan gaya expressionism, okey, dan expressionism abstrak hasil pengaruh gaya seni barat. Okey, jadi mereka membawa sedikitlah pengaruh-pengaruh seni di barat, okey, ke negara kita. Okey, perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Okey, dan penubuhan institusi seperti Institut
teknologi MARA, ITM dan institut seni swasta yang menawarkan pelbagai kursus seni, okey, menyemarakkan bidang seni visual ini di negara kita. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tokoh dan karya, okey, seni visual di Malaysia. Di Malaysia, yang mana sepanjang perkembangan seni visual, okey, terdapat tokoh-tokoh yang lahir dan bertanggungjawab, okey, kepada perkembangan seni visual di tanah air kita. Okey, jadi berikut merupakan contoh tokoh-tokoh terkemuka tanah air yang telah berjasa, okey, di tanah air kita. Okey, jadi antaranya dalam bidang seni halus ini kita pecah kepada tiga. Yang pertama lukisan dan catatan, yang kedua arca dan yang ketiga cetakan. Jadi antara tokoh-tokoh seni halus tempatan dalam bidang lukisan catatan, okey, ialah Abdullah Arif, okey, Yong Mun Sen, Muhammad Hussein Enas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyung, Chuah Ten Teng, Syed Ahmad Jamal dan juga Abdul Latif Mohidin. Okey, itu untuk lukisan dan juga catatan. Okey, untuk seni halus arca, kita juga ada tokoh-tokoh seperti Anthony Lau, okey, Zakaria Awang, kita ada Ramlan Abdullah, Raja Syahriman Raja Azidin, okey, Mat Anwar Ismail, Zulkifli Yusof dan juga Rosli Zakaria. Okey, dan untuk akhir sekali seni halus cetakan, kita ada Long Tian Shih, Ahmad Khalid Yusof, Chiu Teng Beng, Ismail Zain, Ponirin Amin, Lee Jofor, Johari Said dan Ilse Noor. Okay, jadi ini semua yang saya nyatakan tadi ialah semua tokoh-tokoh seni halus tempatan tanah air. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap awak mendapat sesuatu berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini tentang sejarah dan juga tokoh-tokoh seni visual di tanah air kita. InsyaAllah untuk pembelajaran seterusnya kita akan belajar tentang tokoh-tokoh seni halus di tanah air kita. Dan sebelum kita akhiri kelas kita, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk awak dapatkan video-video pembelajaran terkini daripada channel